kami akan tanya doktor tentang background doktor. Silakan doktor. Ya, nama saya Abdullah Zawawi. Tawil. Encik Tawil. Mana kita ni? Jangan lupa sekejap. Bagi salam tu. Amal ni. Bagi salam lah ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 14 iaitu kumpulan Cempaka akan menerangkan tentang kajian kami. Objektif kajian kumpulan kami ialah kajian keunikan Masjid Jami' Tan Sri Ainuddin Wahid adalah bertujuan bagi mengkaji berkaitan agama Islam dengan lebih mendalam lagi. Oleh hal yang demikian, kami dapat mengetahui pelbagai aspek dalam agama Islam, contohnya seperti konsep tentang manusia, konsep ketuhanan, pecahan mazhab-mazhab dalam Islam, dan sebagainya. Melalui kajian ini, kumpulan kami juga turut dapat mengkaji keunikan Masjid Jami' Tan Sri Ainuddin dari segi seni bina, pengurusan, dan sebagainya. Sejarah pembinaan masjid tersebut serta keunikan dan konsep pembinaan masjid dapat diterokai melalui kajian ini. Bukan itu saja, kaitan antara seni bina masjid dan agama Islam dapat diketahui melalui kajian ini. Di samping itu, kami dapat mengkaji dengan lebih mendalam lagi tentang sumbangan agama ataupun budaya dalam pembinaan tamadun di Malaysia. Islam ni agama samawi yang terkandung dalam Al-Quran. Islam ni bermaksud penyerahan. Dari segi istilah pula, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. So orang-orang yang menganut agama Islam ni dikenali sebagai Muslim. Muslim ni mempercayai Allah tu Maha Esa dan mereka hidup untuk menyembah Tuhan. Kaedah penyembahan Tuhan dalam agama Islam ialah solat. Solat ni terbahagi kepada dua, iaitu solat fardu dengan solat sunat. Solat fardu ni diwajibkan kepada orang Islam yang berakal dan baligh, iaitu subuh, zuhur, maghrib, isyak, asar. Konsep asas agama Islam terbahagi kepada dua, iaitu rukun iman dengan rukun Islam. Rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, rasul, kitab, hari kiamat dan qada dan qadar. Bagi rukun Islam pula mengucapkan dua kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Konsep manusia. Perkataan manusia atau insan dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan insania dan insani yang memberi makna berkemanusiaan dan juga kemanusiaan. Di dalam Al-Quran terdapat 4 istilah yang digunakan untuk melambangkan manusia. Yang pertama digunakan istilah ins, yang kemudian membentuk kata insan dan juga unas. Istilah ini yang kedua adalah istilah yang dinamakan bashar. Bashar ini bermaksud kulit luar. Kata bashar dalam Al-Quran ini disebutkan sebanyak 37 kali dan contohnya terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110. Istilah yang ketiga ialah Bani Adam, bererti anak Adam. Istilah ini terdapat dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat ke-27. Akhirnya istilah yang keempat yang digunakan ialah Zuriat Adam, yang bererti keturunan Adam, seperti dalam firman Allah dalam surah Maryam yang ayat yang ke-58, bukan selepas mati. Setelah meninggalkan alam dunia ini, manusia akan memasuki ke alam kubur atau dikenali sebagai alam barzakh. Alam kubur ini berada di antara dunia dan juga akhirat. Kemudian roh manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisap amalan mereka bagi mengetahui kehidupan mereka sama ada di syurga ataupun di neraka. Syurga atau dikenali sebagai Al-Jannah yang jamak daripada perkataan Jinan dalam bahasa Arab. Pengertian syurga dari segi bahasa ialah sebagai sebuah taman yang kadiput yang indah yang dipenuhi dengan pelbagai nikmat keselesaan. Neraka pula atau An-Nar dalam bahasa Arab bermaksud dari segi bahasa berdefinisikan sebagai api yang menyala. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ialah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i atau juga dikenali sebagai Imam Syafi'i. Mazhab ini kebanyakannya diikuti oleh para penduduk Muslim di selatan Mesir, barat Arab Saudi, Syria, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Filipina dan juga Malaysia. Pengasasan mazhab ini lahir daripada dua aliran fiqh yang dipelajari oleh Imam Syafi'i, iaitu mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Hanbali ni mazhab kedua selepas Syafi'i. Dia diasaskan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau ni lahir dekat Marwah, wafat dekat Baghdad. Dia pelajari ilmu Al-Qasah daripada kecil dan belajar daripada orang yang berpegang amanah yang terkenal seperti Abu Yusuf yang ajar dia tentang Fiqh Ar-Rahyu. So antara kitab yang dia buat, kitab Al-Musnad yang ada lebih daripada 27,000 hadis. Mazhab ini diamalkan di utara Afrika dan sebahagian di Afrika Barat. Nama sebenar pengasas mazhab ini ialah Malik bin Anas bin Malik bin Ammar Al-Harith. Imam Malik menghasilkan beberapa buah kitab dan yang paling termasyhur ialah kitab Al-Muwatta.
Mazhab Hanafi dikenali sebagai mazhab yang paling terbuka kepada idea moden. Mazhab ini diamalkan di kalangan orang Islam Ahli Sunnah wal Jamaah Mesir, Turki, Sub-Benua India, Tajikistan, Iraq, sebagian Afrika Barat, dan negara-negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya atau mewakili kumpulan 14 iaitu kumpulan Cempaka dalam kajian kami di Masjid Jami' Tasri Ainuddin Wahid yang terletak di Utama Universiti. Sewaktu memasuki pekarangan masjid, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan diri supaya saya dapat mengikuti SOP daripada kementerian. Masjid Jami' Tasri Ainuddin Wahid terletak di Jalan Kebudayaan Taman Universiti, Sekudai, Johor Bahru, Johor. Masjid ini mempunyai pelbagai fasiliti, di antaranya bilik seminar, bilik rawatan, perpustakaan dan juga bilik mandi jenazah. Bilik seminar di masjid ini lengkap dengan sistem audio dan media yang baik. Di sini dapat dilihat bahawa ini merupakan tempat mengambil air wuduk dan juga tandas lelaki. Masjid ini menjadi tumpuan warga sekitar kerana masjid ini terletak di kawasan strategik iaitu di kawasan perumahan dan juga berhampiran dengan kawasan perindustrian. Masjid ini mula dibina pada tahun 2000 dan siap pada tahun 2003. Masjid ini mempunyai reka bentuk moden namun mengekalkan ciri-ciri reka bentuk keislaman. Masjid ini dicat dengan warna biru, kuning dan juga warna putih. Masjid Jami' Tasri Ainuddin Wahid dimiliki oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Ini merupakan salah satu tangga menuju ke aras tingkat 2 iaitu aras saf perempuan. Masjid ini boleh menerima jemaah lebih kurang 5,000 orang pada satu-satu masa sahaja. Namun begitu, ekoran pandemik ini, masjid perlu mengikuti SOP dan hanya 40 orang jemaah saja dibenarkan masuk pada satu-satu masa sahaja. Saya akan menerangkan tentang analisis terhadap temu bual yang telah kami lakukan kepada orang yang ditemu bual, iaitu daripada ahli keluarga kami, berdasarkan 3 soalan yang telah kami ajukan, iaitu persepsi mereka terhadap agama Islam, tahap penerapan Islam dalam keluarga, dan yang ketiga, kepentingan Islam dalam pembangunan Malaysia yang bertamadun. Analisis yang pertama berdasarkan soalan persepsi mereka terhadap agama Islam. Agama Islam dikatakan merupakan agama yang umum dan lengkap. Dikatakan demikian kerana agama Islam sentiasa berkait rapat dengan kehidupan seharian dan ia merupakan panduan hidup kepada penganutnya untuk sentiasa berada di jalan yang benar. Analisis yang kedua adalah berdasarkan soalan tahap penerapan Islam di dalam keluarga masing-masing. Ketiga-tiga orang yang kami temu bual menyatakan bahawa perkara pertama yang mereka akan jaga di dalam keluarga ialah amalan solat. Hal ini kerana solat dikatakan merupakan tiang agama. Apabila kita tidak mengerjakan solat, maka amalan-amalan lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat juga dikatakan merupakan amalan pertama yang akan dihisap di akhirat kelak. Mereka yang ditemu bual juga menerapkan amalan menasihati antara satu sama lain agar mereka sentiasa mengingatkan diri dan juga keluarga tersayang untuk mengerjakan perintah Allah dan sentiasa berada di jalan yang benar. Analisis yang terakhir adalah berdasarkan soalan kepentingan agama Islam di dalam pembangunan Malaysia yang bertamadun. Seperti yang kita tahu, agama Islam telah tiba di tanah Melayu sejak abad ke-7 Masihi, di mana Malaysia masih dikenali sebagai tanah Melayu. Sikap keterbukaan orang Melayu yang menerima agama Islam telah membentuk jiwa Islam di dalam masyarakat Melayu pada waktu itu. Dengan penerimaan Islam, mereka telah semakin berkembang maju sehingga sekarang apa yang kita dapat lihat. Antara perubahan yang berlaku setelah Islam datang ke Malaysia ialah penubuhan sekolah-sekolah dan universiti sebagai pusat penyebaran ilmu. Sebelum ini, hanya istana dan juga masjid digunakan sebagai pusat penyebaran ilmu. Namun, kini
telah banyak sekolah-sekolah dan universiti yang telah ditubuhkan untuk membantu menyebarkan ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang telah dilaporkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam seperti matematik, kimia, astronomi dan lain-lain. Kesimpulannya, jelaslah bahawa sebagai penganut agama Islam perlulah berpegang teguh kepada rukun iman dan rukun Islam. Hal ini kerana agar kita sebagai umat Islam tidak akan melakukan perkara-perkara yang diingkari oleh Allah SWT dan juga tidak terpesong daripada ajaran-ajaran yang melanggar syarat agama Islam atau arti kata lain ialah ajaran-ajaran sesat. Selain itu, umat Islam juga hendaklah sentiasa bertakwa serta mentaati dan melakukan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya serta berpegang teguh kepada akidah Islam. Di samping itu, melalui kajian ini juga kumpulan kami dapat melihat berbagai keunikan yang ditunjukkan daripada seni bina Masjid Jamek Tan Sri Ainul Wahid serta dapat mengetahui berbagai maklumat tentang sejarah masjid tersebut. Akhir sekali, kumpulan kami juga telah membuat ahli keluarga kumpulan kami bagi mendapatkan pendapat dan pandangan mereka mengenai sumbangan agama Islam serta agama lain terhadap perkembangan tamadun Indonesia. Hasil daripada temuan buah ini telah membuktikan bahawa setiap agama sentiasa mengajar serta mendorong umat atau penganutnya agar sentiasa melakukan kebaikan dan sentiasa meninggalkan kejahatan.